Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. GLPI boleh faham Biasa organisma lebih besar mempunyai nisbah GLPI-nya adalah lebih rendah berbanding dengan organisma yang lebih bersaiz lebih kecil. Terutama sekali organisma unisel lah. Okey, jadi bentuk cakra radius cekung ni membolehkan jumlah luas permukaannya lebih besar supaya pertukaran gas respirasi ni boleh berlaku dengan lebih cekap. Okey. Dan satu yang special tentang sel darah merah atau eritrosit ini, ianya tidak mempunyai nukleus. Ianya tidak mempunyai nukleus pada peringkat matang supaya lebih banyak hemoglobin dapat dimuatkan di dalamnya. So ini adalah hemoglobin lah. Okay, hemoglobin ni dibina daripada rantaian polipeptida ataupun protein. Okay, yang mana rantaian polipeptida ni membentuk satu rangkaian protein dalam pada hemoglobin, dia membentuk poket. Okay, poket-poket ni penting untuk menempatkan serum supaya serum ni dapat memegang oksigen. Okay, poket tu untuk oksigen lah sebenarnya. Okay, jadi dia tidak ada nukleus. Sebenarnya tidak ada nukleus ni sebenarnya satu tujuannya sama juga untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Okay, untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Okay, jumlah luas permukaan. Okay, pertamanya satu berbentuk cakra radius cekung. Duanya tidak mempunyai nukleus. Kedua-duanya adalah untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Okay. Sel darah merah ni dihasilkan di sumsum tulang. Okay, seperti di sternum. Apa itu sternum? Dan juga tulang rusuk. Sternum dan tulang rusuk ni apa? Kat mana sternum, kat mana tulang rusuk? Tulang rusuk ni dia cover peparu. Okay, sternum tu apa? Sternum tu pula? Dekat Nah, dekat sternum tu apa? antara peparu yang Dekat peparu? tak dekat antara peparu. Tengah-tengah tulang rusuk. Tengah-tengah. Okay, tulang dada. Okay, tulang dada. Alright, ni lah. Boleh nampak tak? Cikgu buka ni. Boleh. Okay, nampak Alright. Ini adalah tulang rusuk lah. Okay, ni tulang rusuk kat tepi ni kan? Tulang rusuk kat tepi ni. Okay, ni tulang rusuk. Semua ni tulang rusuk. Ada beberapa, aku kira lah berapa banyak tulang rusuk. Okay, semua ni tulang rusuk. Sternum ni adalah di sini, tulang dada. Awak boleh pegang tulang dada awak sekarang. Tulang dada ni menghubungkan tulang rusuk lah. Okay, boleh faham. Jadi, lokasi penghasilan sel darah merahnya antara tempatnya adalah di tulang rusuk dan juga sternum. Okay. Jadi dalam tulang ni dia ada kita panggil sebagai sumsum tulang. Okay, dalamnya sumsum tulang. Sumsum tulang ni kalau makan ayam, awak gigit tulang ayam tu sampai awak nampak macam warna hitam dalamnya. Okay, warna hitam itu adalah sumsum tulang. Tapi awak makan dah masak kan sebab tu nampak hitam. Tapi sebenarnya asal dia di border merah yang pekat. Itu adalah tempat penghasilan sel darah merah. Okay. Alright. Dan sel darah merah ni dia boleh hidup selama 120 hari. Okay. Dia punya tempoh hayat dia 120 hari. Dan bila dah sampai tempoh hayat dia, dia akan dimusnahkan dalam hati ataupun limpa melalui proses fagositosis. Okay, proses fagositosis. Yang ni fagositosis ni kita akan belajar nanti. Okay, jadi apa fungsi eritrosit? Kita tahu yang eritrosit ni mengandungi hemoglobin. Hemoglobin ni menyebabkan sel darah merah ni berwarna merah. Okay, hemoglobin ni dia ada kumpulan heme yang mana kumpulan heme ini mengandungi atom serum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Ni. Okay, kumpulan heme ni ada serum tapak penggabungan oksigen. Yang ni cikgu cakap tadi kan, polipeptida ni membentuk poket pada hemoglobin ni untuk menempatkan serum supaya dapat bergabung dengan oksigen. Okey, jadi hemoglobin berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separuh oksigen yang tinggi. Maknanya dekat peparu kita lah, dekat alveolus, oksigen akan bergabung, oksigen daripada alveolus bila nak masuk ke dalam salur darah. Okay, dan bila nak hantar ke seluruh badan, dia akan bergabung dengan hemoglobin lalu membentuk oksihemoglobin. Dan bila sampai dekat tisu,
Okey, tekanan separuh oksigen tisu adalah lebih rendah ataupun oksigen kepekatan di tisunya lebih rendah, maka oksihemoglobin tu dia akan terurai. Okey, dia akan bebaskan oksigen dan hemoglobin masih kekal dalam sel darah merah. Sebenarnya dah belajar dalam tajuk respirasi. Dah belajar ke belum tajuk respirasi? Kita tak ingat lah. Awak punya form 4 ni respirasi dah belajar kan? Sepatutnya tak ada masalah lah. Sepatutnya awak dah boleh faham lain tu. Okey, yang seterusnya kita lihat platelet. Okey, platelet ni cuba buka buku teks muka surat 176, masih muka surat 176. Platelet ni merupakan serpihan atau cebisan sitoplasma sel yang berasal daripada sumsum tulang. Tempoh hayat platelet ni lebih kurang seminggu je. Okey, lepas seminggu dia akan dimusnahkan dan platelet baru akan dihasilkan. Jadi fungsi platelet ni terlibat dalam proses pembekuan darah. Ini kita akan belajar nanti. Manakala sel darah seterusnya adalah leukosit. Leukosit juga dikenali sebagai sel darah putih. Okey. Sel darah putih ni dia mempunyai bentuk yang tidak tetap dan berubah-ubah. Maknanya dia ada pelbagai bentuk lah. Okey, berbeza dengan eritrosit, leukosit ni dia ada nukleus. Okey. Dan leukosit ni kenapa dipanggil sel darah putih? Sebab dia tidak mempunyai hemoglobin. Okey. Di mana dia dihasilkan? Dihasilkan sama juga dihasilkan di sumsum tulang. Berapa tempoh hayatnya? Tempoh hayatnya adalah lebih pendek berbanding dengan sel darah merah atau eritrosit, iaitu kurang daripada 5 hari. Okey. Jadi leukosit ni dia boleh meresap okey, sifat leukosit ni dia boleh meresap keluar daripada liang kapilari dan melawan patogen dalam bendalih tisu. Okey, maksudnya kalau dalam salur darah, katakan ni salur darah. Okey, salur darah ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada platelet kan. Jadi sel darah putih leukosit ni dia boleh leak. Dia boleh menusuk, okey, boleh menyusup ataupun boleh meresap keluar daripada liang kapilari darah ni ke dalam bendalih tisu. Okey, ni tisu sel, okey, sel-sel badan ataupun tisu. Okey, yang mana yang membasahi tisu-tisu badan ni adalah bendalih tisu. Okey, sebab tu awak tak ada masalah untuk faham bendalih tisu sebab awak dah belajar di bab 7. Okey. Alright, jadi bendalih tisu, sel darah putih ni dia akan meresap ke dalam bendalih tisu sekiranya terdapat patogen. Sekiranya terdapat patogen. Jadi leukosit ni ada dua jenis, iaitu granulosit yang bergranul ataupun agranulosit yang tidak bergranul. Okey. Dan setiap agranulosit dan granulosit tu ada jenis-jenis lain pula. Okey. Sel darah putih granulosit, okey, ataupun leukosit yang dinamakan granulosit adalah sel darah putih yang bergranul. Okey, bergranul ni adalah kita tengok kalau dalam sitoplasma dia, okey, yang tengah ni adalah nukleus. Okey, yang di luarnya adalah sitoplasma. Yang pada sitoplasma ni kita boleh nampak ada titik-titik ni. Titik-titik inilah kita panggil sebagai granul. Okey. Jadi granulosit ada 3 jenis, iaitu neutrofil, eosinofil dan juga basofil. Okey. Awak kena faham setiap satu, awak kena hafal nama setiap satu leukosit ini dan termasuklah fungsi dan juga bentuk dia. Sebab soalan ni sangat famous, tahun lepas dah keluar, cikgu takut tahun ni mungkin tak keluar, tahun awak SPM nanti akan keluar. Jadi awak kena hafal Jadi neutrofil ni terdiri daripada 2 hingga 5 cuping, mempunyai cuping, okey, ataupun lobus kita panggil sebagai lobus. Okey, ni nukleusnya ada lobus. Ni lobus 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni lobus dia. Okey, jadi apa fungsi neutrofil? Neutrofil ni menjalankan fagositosis dengan cara menelan sel bakteria dan sel tisu yang mati akibat luka. Okay, so neutrofil tugas dia menjalankan fagositosis dan juga dia berlobus. Eosinofil ni pula terdiri daripada 2 cuping. Nukleusnya terdiri daripada 2 cuping. Maknanya ada 2 lobus. Nukleusnya berlobus. Okey, ada 2 cuping. Okey, eosinofil ni bertindak balas dalam berfungsi dalam membebaskan enzim dan melawan keradangan dalam tindak balas alergi. Ini awak kena hafal. Eosinofil ni berfungsi dalam tindak balas alergi. Okey, bertindak balas dalam tindak balas alergi. Manakala basofil, okey, bilangan basofil paling rendah dalam darah berbanding dengan eosinofil dan neutrofil, basofil paling rendah. Okey, jadi apa fungsi basofil?
Basofil ni mengandungi heparin. Okey. Heparin ni bertujuan untuk mencegah pembekuan darah. Jadi kalau basofil tak ada dalam darah kita, menyebabkan heparin tidak dapat dihasilkan, maka dalam salur darah kita ni darah-darah akan membeku. Okey. Boleh faham tak untuk granulosit? Faham. Okey, ingat neutrofil fungsi dia fagositosis. Eosinofil fungsi dia tidak balas alergi. Basofil berfungsi dalam penghasilan heparin. Okey, awak pandai-pandailah awak bina satu lagu ke, ciptalah satu lagu ke apa benda ke yang memudahkan awak faham dan juga ingat. Okey, tab yang kedua adalah agranulosit. Okey, agranulosit Cikgu, ni ada ya, tadi basofil tu, ya. dia mencegah pembekuan darah kan? Maksudnya dia halang daripada berlaku pembekuan darah ke ataupun macam mana? Betul lah. Dalam darah kita, dalam badan kita, kan kita ada salur darah dalam badan kita. Betul tak? Dalam badan kita kan ada salur darah. Okey? Ada salur darah. Jadi salur darah, dalam salur darah ada darah. Darah ni dalam bentuk cecair. Okey? Jadi darah ni dia perlu mengalir sepanjang badan kita ni. Maksudnya daripada jantung dan kembali ke jantung. Okey? Keluar masuk darah tu, dia perlu dalam keadaan cecair. Dia tak boleh berada dalam keadaan pepejal. Darah yang beku dalam keadaan pepejal. Kalaulah dalam salur darah ni ada darah yang membeku, iaitu menjadi pepejal, maka dia akan blok darah daripada mengalir dalam salur darah tu. Lalu menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Okay? Jadi basofil ni pentinglah dalam darah kita. Supaya dapat hasilkan heparin, jadi darah dalam salur darah ni dia tidak akan membeku. Dalam salur darah. Kita cerita pasal dalam salur darah. Bukannya darah yang keluar daripada badan. Maknanya bukan disebabkan oleh cut ataupun luka. Boleh faham tak? So basofil ini yang menghasilkan heparin. Ya, betul lah. Okey, cikgu faham. Faham Okey. Jadi kalau darah ni dah, katakan tangan awak luka, bila ada berlakunya cut, luka, darah akan mengalir keluar kan? Okey, darah mengalir keluar, faktor pembekuan darah yang lain akan memainkan peranan. Okey, heparin tetap ada. Jadi darah ni bila badan awak terluka, darah ni dia perlu berhenti mengalir keluar. Okey, supaya supaya internal environment awak ni masih lagi optimum lah. Jadi faktor pembekuan darah sebagai contoh fibrinogen tu dia akan mula bertindak balas, mula diaktifkan, lalu dia akan bentuk blood clot. Blood clot di luar lah, maksud di luar kulit kamu. Ataupun kalau dalam badan kita pun mungkin berlaku pendarahan dalaman, maka faktor pembekuan darah juga akan berfungsi di situ. Okey, jadi heparin asasnya untuk mencegah pembekuan darah. Okey, granulasit ni adalah sel darah putih yang tidak bergranul. Okey, ada dua jenis iaitu limfosit dan monosit. Ingat, kalau sit belakang dia adalah sel darah putih yang tidak bergranul. Maknanya dalam sitoplasma dia ni awak tak nampak dia punya granul-granul. Okey, limfosit mempunyai nukleus yang sangat besar. Okey, nukleus yang sangat besar dengan sitoplasma yang sedikit. Apa fungsi limfosit? Limfosit fungsi dia untuk menghasilkan antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Okey. Dan limfosit ni juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria ataupun virus. So itu adalah monosit. Limfosit. Monosit pula adalah leukosit yang paling besar. Okey, kalau limfosit nukleus yang besar, tapi monosit saiz dia yang paling besar. Monosit adalah leukosit yang paling besar. Nukleusnya berbentuk bujur, boleh nampak dia macam berbentuk U Okey, dan fungsi monosit adalah menelan bakteria serta sel atau tisu yang mati secara fagositosis. Jadi nama-nama sel darah putih ni awak kena hafal lah, awak kena ingat. Okey, ada soalan tak untuk leukosit? Ada soalan tak untuk leukosit? Tak ada, cikgu. Tak ada Okey, so slide seterusnya ini adalah rumusan kepada apa yang cikgu dah terangkan tadi. Boleh rujuk, nanti cikgu akan bagilah nota ni pada awak. Okey, boleh rujuk rumusan nanti. Okey, so itu. Okey, sekarang kita akan pergi kepada salur darah manusia. Okey, kepada salur darah manusia iaitu komponen ketiga dalam sistem peredaran manusia. Okey, jadi darah ni mengalir
mengalir dalam satu siri salur darah. Darah mengalir dalam satu siri salur darah. Ada 3 jenis salur darah iaitu arteri, vena dan juga kapilari darah. Okey, ada 3 jenis salur darah iaitu arteri, vena dan kapilari. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah salur darah manusia. Awak boleh rujuk buku teks awak, buka muka surat 178. Okey, salur darah manusia, kita ada kapilari darah. Okey, kita ada arteri dan kita ada vena. Awak boleh nampak ke slide cikgu? Boleh. Awak nampak slide apa tu? Yang kapilari darah, vena, arteri. Okey. Alright, bagus. Okey, nampak yang tu Okey, bagus. Okey, so arteri ni merupakan salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Okey. Kita tahu, kita dah belajar tadi, arteri mengangkut merupakan salur darah. Okey, arteri ni adalah salur darah satu kita labelkan sebagai satu. Mengangkut darah keluar daripada jantung. Okey. Darah keluar dari jantung. Darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepam jantung. Darah dalam arteri mempunyai tekanan yang tinggi sebab arteri ni ada salur darah yang berhubung daripada jantung kan. So bila jantung pump, okey, darah tu dipaksa keluar daripada jantung masuk ke dalam arteri. Jadi tekanan darah dalam arteri ni adalah lebih tinggi. Okey. Dan aorta tadi kita dah tengok adalah arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri mengembang apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Jadi dinding arteri yang kenyal menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. Okey, jadi dinding arteri ni adalah kenyal. Okey, dinding arteri kenyal. Kenapa dinding arteri kenyal? Sebab nak supaya bila kenyal dia boleh dia stretchable kan. Maksudnya kalau darah mengalir dalam arteri dalam keadaan tekanan tinggi ataupun in a great bulk, maksudnya arteri tu dia boleh mengembang untuk cope dengan volume dan juga tekanan dalam salur darah arteri. Okey, jadi bila sampai kepada bahagian badan, arteri tu bercabar menjadi salur kecil yang kita panggil sebagai arteriole. Okey, arteriole ni adalah salur kecil yang bercabang daripada arteri. Okay, so bila sampai kepada tisu badan lah. Jadi arteriole ni saiz lebih kecil daripada arteri dan apabila dia nak berhubung ataupun dia nak sampai kepada salur darah yang lebih kecil yang kita panggil sebagai kapilari ni. Okay, jadi saiz arteri ni semakin mengecil sampailah membentuk kapilari. Okay, dekat tisu badan, contohnya dekat tisu otot ke ataupun dekat ataupun pada pada hati ke, pada usus ke, pada perut ke. Okey, jadi kapilari ni kita panggil sebagai himpunan kapilari ni kita sebut sebagai jaringan kapilari. Okey, jaringan kapilari. Alright. Kapilari darah, kalau kita ambil satu kapilari darah, okey, kita lihat dia punya cross section dia, kita potong sikit. Kapilari darah ni mempunyai merupakan salur darah yang berdinding nipis. Okey. Dindingnya sangat nipis. Dinding sangat nipis. Yang mana ketebalan nipis, ketebalan dinding kapilari darah ni hanyalah setebal satu sel sahaja. Okey. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bahan-bahan yang dibawa senang untuk meresap keluar daripada kapilari darah dan masuk ke dalam bendala tisu. Okey, untuk dihantar ke sel lah. Okey, jadi sebab itulah mempunyai dindingnya satu sel sahaja. Jadi nutrien, bahan buangan dan hormon meresap melalui kapilari darah. Jadi bila kapilari darah ini daripada arteriole dan juga arteri, okey, bila sampai pada sel-sel badan, okey, nutrisi ataupun bahan-bahan yang diperlukan contohnya oksigen, Allahuakbar. Contohnya oksigen akan meresap keluarlah daripada kapilari darah menuju ke bendala tisu dan seterusnya akan masuk ke dalam sel-sel badan. Okay. Jadi daripada sel-sel badan ni, badan kita dah gunakan oksigen sebagai contoh. Jadi menghasilkan bahan buangan seperti karbon dioksida. Jadi karbon dioksida pun akan meresap masuk ke dalam kapilari darah
dengan senanglah disebabkan oleh dindingnya yang setebal satu sel. Jadi kapilari darah ni dia akan membentuk venule, okey, dia akan bercabang. Kapilari darah ni bercantum semula membentuk salur darah yang lebih besar yang kita panggil sebagai venule. Okey, kita panggil sebagai venule. Jadi venule ni bercantum untuk membentuk vena. Venule ni bercantum untuk membentuk vena, itu salur darah yang bawa darah teroksigen lebih besar lah. Okey, untuk membawa darah kembali ke jantung. Okey, untuk membawa darah kembali ke jantung. Okey, jadi salur darah yang paling besar yang membawa darah terdioksigen ke jantung adalah kita panggil sebagai vena cava. Kita panggil sebagai vena cava. Okay, so ini adalah penerangan tentang ni lah, ada dalam buku teks muka surat 178. Okey. Kita lihat perbandingan di antara arteri, vena dan juga kapilari. Okey, kalau dalam soalan exam dia minta awak tulis perbandingan, maksudnya awak kena tulis, okey, awak kena tulis persamaan dan juga perbezaan. Okey, tapi kalau dalam soalan itu dia minta awak tulis perbezaan sahaja, maka awak tak perlu tulis persamaan. Okey, awak tak perlu tulis persamaan. Jadi cikgu terus tegaskan kat sini lah, tak perlu tulis persamaan. Okey, alright. Jadi persamaan di antara kesemua salur darah ini, okay, kita tahu yang semua jenis salur darah ni mempunyai lapisan dalaman iaitu kita panggil sebagai endotelium. Endotelium ni setebal satu sel saja. Endotelium ni adalah lapisan yang terdapat pada bahagian paling dalam salur darah. Ini adalah endotelium. Okey. Dalam arteri pun ada endotelium, dalam vena pun ada endotelium, dan pada kapilari pun kita ada endotelium. Yang mana yang membentuk kapilari darah ni hanyalah endotelium saja, endotelium cell saja. Dia tak ada sel-sel lain lagi. Okey, so itu adalah persamaan. Jadi kenapa perlu ada endotelium? Lapisan nipis endotelium ni adalah licin, bersifat licin untuk mengurangkan geseran semasa darah mengalir. Okay, so itu adalah persamaan. Perbezaan antara arteri, vena dan kapilari, kalau tengok dalam buku teks muka surat 179, okay, kita dapati dari segi dinding, cikgu, okay, dari segi dinding, cikgu lupa nak masukkan gambar yang ni. Awak tengok dalam buku teks awak untuk muka surat 179. Arteri mempunyai dinding berotot yang lebih tebal dan juga elastik. Okay, tujuannya untuk menahan tekanan darah lebih tinggi lah. Cikgu dah bagi tahu tadi. Okay, yang mana kalau macam kapilari dia hanyalah setebal satu sel sahaja dinding dia, iaitu dinding yang dibina daripada sel-sel endotelial. Okay, manakala vena ni mempunyai dinding berotot yang lebih nipis berbanding kalau kita compare dengan arteri, dindingnya lebih nipis dan kurang elastik berbanding dengan arteri. Okay, seterusnya dari segi lumen. Lumen ni adalah bukaan lah. Lumen ni adalah bukaan hollow. Ni lumen. Okey. Ni lumen. Ni lumen. Yang mana bukaan ini ataupun hollow ini yang yang membenarkan laluan darah lah yang mengalir dalam salur darah tersebut. Okey. Jadi arteri lumennya lebih kecil, kapilari sempit, manakala vena ni lumennya lebih besar. Sebab kita tahu vena ni dia tidak ada, sebab vena ni membawa darah terdioksigen daripada seluruh badan ke jantung. Okey. Jadi darah yang dibawa daripada seluruh badan ke jantung dia tak ada pump lain nak hantar ke jantung. Okey, dia tidak ada pump lain, maka lumennya adalah lebih besar supaya rintangan semasa pengaliran darah dapat dikurangkan. Dari segi kehadiran injap, arteri tidak ada injap, kapilari tidak ada injap, tapi vena ada injap. Okey, vena ada injap. Okey, sebab injap pada vena ni kita nak halang pengaliran balik darah dah untuk memastikan darah mengalir sehala. Okey, jadi cuba lihat dekat sini. Cuba lihat buku modul awak, buka muka surat 138. Ada pembetulan sikit Okey, cuba lihat muka surat 138. Okey kelas, cuba lihat muka surat 138. Dah buka ke belum buku? Dah.
Dah, okey. Cuba awak tengok dekat bahagian perbezaan ciri-ciri struktur bagi arteri, kapilari dengan vena. Cuba awak tengok dekat situ. Nampak tak dia bagi gambar kat situ? Cikgu tak sempat nak scan masuk dalam slide. Nampak tak dia bagi gambar tu? Nampak tak? cikgu. Okey. Awak perasan tak dalam arteri tu dia tunjuk keratan memanjang arteri tu ada injap. Tapi dalam vena, yang keratan memanjang yang dalam vena tu dia tidak ada injap. Perasan tak? Ya. Okey. Sebenarnya tu betul ke salah tu? Salah. Dia terbalik kan? Terbalik kan? Betul tak? Ya. Okey, jadi cikgu nak awak tolong label betulkan dalam buku awak. Okey, gambar rajah yang keratan memanjang yang ada injap itu sebenarnya milik salur darah vena. Okey. Yang keratan memanjang dalam pada kotak vena itu yang tidak ada injap tu, okey, sebenarnya milik arteri. Dia tersalah tu Yang lain-lain okey, yang lain-lain betul. Okey, dah buat pembetulan dah? Okey, kalau dah buat pembetulan, cikgu sambung Arteri membawa darah dari jantung ke tisu badan, kapilari iaitu menakar pengaliran dari arteri ke venul. Vena membawa darah kembali ke jantung dari semua bahagian badan. Ini pun kita dah terangkan tadi, dalam bincang tadi. Kandungan darah yang dibawa, arteri membawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonari dan arteri tali pusat. Manakala vena membawa darah terdioksigen kecuali vena pulmonari dan juga vena tali pusat. Manakala kapilari adalah membawa darah beroksigen di hujung arteriol dan darah terdioksigen di hujung venule. Boleh tengok daripada buku teks lah. Okey. Dekat hujung-hujung ni, dekat hujung kapilari, dia membawa darah terdioksigen. Dekat hujung ataupun pangkal kapilari ni, iaitu yang bersambung dengan arterial, membawa darah beroksigen. Okey, daya penyebab aliran darah. Okey, kita tahu yang arteri, daya penyebab aliran darah disebabkan oleh tindakan jantung yang mengepam, manakala vena disebabkan oleh pengecutan otot rangka. Okey, bagi tekanan darah, arteri tinggi tekanan darah dia sebabkan jantung yang mengepam, manakala dalam vena tekanan darahnya lebih rendah. Okey, sebab tekanan darah menurun selepas melalui arteri. Okey, dan fungsi bagi setiap arteri, kapilari, vena kita pun dah bincang tadi. Okey, dah tamat. Ada soalan tak tentang ni? Ada soalan tak tentang tajuk 10.2 tu sistem peredaran darah? Ada soalan? Semuanya faham cikgu tapi nak ingatkan tu yang Ingat tu memang awak kena baca. Cikgu tak boleh tolong lah. Bab ingat tu awak kena pandai-pandai lah. Biasanya bila awak buat nota, awak tulis, awak salin, awak catat. Catatan itu apabila kita tulis itu sebenarnya kita memudahkan untuk penghafalan. Okay, eloknya awak tulislah buat nota. Buat nota sendiri. Okay. Alright, kalau tak ada soalan, tugasan untuk awak lengkapkan buku modul buku 136 sampai 141 iaitu aktiviti 10.2. Okay, kalau dah tak ada soalan lah. Okay, dan nanti insyaAllah cikgu cuba siapkan yang kuis. Cikgu nak bagi kuis juga untuk awak. Okay, sambil-sambil nak buat ini dan cikgu akan bagi juga nota untuk awak rujuk. Okay, cuba lihat dekat ruangan chat. Cikgu dah bagi link kehadiran kan? Okay, cikgu dah bagi link kehadiran. Siapa yang masih lagi belum isi kehadiran, by right, semua sepatut dah kena ada lah ni. Sekarang hanya 24 orang sahaja isi kehadiran. Kalau tak ada soalan, bagi yang dah isi kehadiran, boleh leave meeting dan terus buat modul lah, lengkapkan modul ni. Bagi yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran dulu. Okay, yang dah isi kehadiran Cikgu, boleh leave meeting ya. yang evidence tu kena upload dalam GCR ke? Apa dia? Yang mana? Yang modul dengan quiz. Yang kuis tu tak apa. Kuis tu senang je. Kuis tu macam kuis cikgu bagi kan. Bila awak dah isi, awak dah jawab, benda tu jawapan ataupun awak punya result tu direkod dalam akaun cikgu, tak ada masalah. So tak payah nak turn in lah untuk yang kuis. Cuma boleh turn in yang modul. Okay, buku modul tu ambil gambar, turn in. Boleh? Untuk hari ini.
Tak apa, tak semestinya hari ni, cikgu faham lah. Boleh buatlah dalam 2-3 hari nanti. Maksudnya janganlah langsung tak hantar kan. Maksudnya dalam tempoh 3 hari lah. Dalam tempoh 3 hari lebih kurang. Ya cikgu, okey. Okey, boleh. Cikgu tak nak bebankan banyak sangat. Cikgu cukup lah cikgu bagi modul dengan kuis je. Dan nanti sekali-sekala bila dah habis tajuk tu, cikgu akan bagi soalan bentuk SPM lah. Okey? Ada soalan lain lagi tak? Okey, kalau yang ada soalan boleh stay untuk bertanya soalan. Siapa yang dah tak ada soalan dan dah isi kehadiran boleh leave meeting. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next class. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima Mahabir. kasih cikgu. Ya, Mahabir ada soalan? Sama-sama Kubran. Tak cikgu, tertekan. Sorry. Tertekan. Tertekan. Sorry. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Ha.